Ya, baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Baik, hari ini saya akan berkongsi dengan anda maklumat yang telah saya terima, okey, dan kemudian juga akan memberi perincian sedikit berkenaan dengan satu kenyataan tepat, kenyataan tepat yang telah dibuat oleh Anwar Musa, dan saya akan menjelaskan kenapa kenyataan Anwar Musa itu memedihkan telinga kem kluster mahkamah. Jadi bila saya kata kem kluster mahkamah, maksudnya kluster mahkamah UMNO dan sekutu mereka. Baik, saya mulakan dengan maklumat yang saya terima. Dua jadi ini maklumat lah. Anda boleh, saya tidak akan berkata ianya 100% sah, tetapi maklumat dari sumber yang boleh dipercayai. Jadi berdasarkan maklumat ini, kabinet sebenarnya, bila kita kata kabinet lah, ramai yang mungkin salah faham, mereka menganggap kabinet termasuk timbalan menteri. Sebenarnya bila kita kata kabinet persekutuan atau barisan jemaah menteri, ianya hanya melibatkan Perdana Menteri dan menteri-menteri. Jadi kita ada menteri-menteri dalam bilangan yang cukup banyak dari Bersatu, dan juga ada menteri-menteri dari PAS, dan kemudian ada menteri-menteri dari UMNO yang sebahagiannya dan boleh saya katalah sebahagian besarnya menentang PRU awal oleh kluster mahkamah. Jadi majoriti di dalam kabinet saya dipahamkan menolak PRU awal. Okey, itu maklumat pertama. Jadi tidak benar apabila Nazri Aziz bersuara dan Khairi Jamaluddin bersuara, kemudian ada pula suara-suara dari kem kluster mahkamah menyatakan sebenarnya itu hanya minoriti. Hakikatnya bila kita lihat dari sudut kabinet, anda buat congakkan sendiri, anda akan dapati dari sudut kabinet yang akan membuat keputusan akhir bila tarikh Parlimen harus dibubarkan. Bukan saya yang kata, Ismail Sabri yang kata. Akhirnya dia akan rujuk kepada kabinet. Jadi bila kita lihat dari sudut itu, ianya majoriti yang cukup selesa. Dan bila kita lihat di dalam UMNO, saya dipahamkan, dan ini saya boleh nyatakan adalah tepat, maklumat tepat majoriti tidak ingin PRU awal. Jadi kem kluster mahkamah sebenarnya yang minoriti. Okey, itu pertama. Keduanya, anda mungkin tidak tahu, tetapi kem kluster mahkamah ingin Parlimen dibubarkan bulan ini, dan Ismail Sabri sedang ditekan. Jadi sebenarnya benda ni saya boleh dedahkan lama dulu, tetapi apa orang kata, save the best for last. Okey, jadi ramai fikir ini adalah untuk memastikan Parlimen bubar dan PRU diadakan sebelum kes Najib diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Sebenarnya kes Najib ini kini menjadi perkara kedua. Perkara pertama adalah untuk mengadakan pilihan raya sebelum kes Zahid diputuskan. Saya tahu kes Zahid ni baru di peringkat Mahkamah Tinggi dan boleh dirayu di peringkat Mahkamah Rayuan, kemudian boleh dirayu di peringkat Mahkamah Persekutuan. Jadi proses dia agak lama. Tetapi di peringkat Mahkamah Tinggi, jika Zahid disabit bersalah dan dijatuh hukum, dan jika sabitan dan hukuman ini, ataupun sabitan mungkin hukuman digantung sementara menunggu rayuan, tetapi sabitan tidak digantung sementara menunggu rayuan, seperti mana yang berlaku dalam kes Najib dulu di Mahkamah Tinggi, maka Zahid dari sudut perundangan dikira pesalah. Dan bukan hanya Zahid tidak boleh menandatangani watikah pelantik, apa orang kata, pencalonan pelantik sebagai calon di PRU 15, Zahid juga tidak boleh berfungsi sebagai
Presiden UMNO. Jadi itu akan menimbulkan soal siapa yang harus memangku jawatan Presiden UMNO. Jadi anda boleh beritahu saya di dalam perlembagaan UMNO tidak ada sebarang ketetapan berhubung memangku jawatan Presiden. Itu benar. Tetapi nombor satu, dari sudut perlembagaan UMNO juga, satu keputusan boleh dibuat oleh MKT UMNO. Dan yang kedua, sebenarnya sudah ada satu peristiwa dulu di mana UMNO telah melakukan pelantikan secara tidak rasmi seorang pemangku, iaitu bila Zahid bercuti dan menyerahkan tugas-tugas Presiden Parti kepada Muhammad Hassan. Jadi timbul persoalan, jika Zahid tidak layak lagi selepas bulan Julai ataupun pada bulan Julai untuk menjadi Presiden UMNO, jadi siapa yang akan memangku jawatan Presiden? Siapa yang akan menandatangani watikah-watikah pelantikan sebagai calon pada PRU 15? Jadi jawapannya adalah antara dua. Adakah Perdana Menteri Ismail Sabri ataupun adakah Tok Mat Hassan? Untuk makluman saudara-saudari, Tok Mat Hassan sedang disiasat. Ada siasatan yang sedang dijalankan. Jadi dari sudut itu, yang lebih layak adalah Ismail Sabri. Tambahan pula, kalau ikut kelaziman sebelum ini, Perdana Menteri UMNO adalah Presiden UMNO. Jadi di situ akan timbul tekanan untuk Ismail Sabri dilantik memangku jawatan Presiden, dan beliaulah yang akan menandatangani watikah-watikah perlantikan. Jadi disebabkan itu, ya, saya yakin Parlimen tidak akan dibubarkan bulan ini. Ya. Dan semuanya sebenarnya menunggu kepada tarikh keputusan Mahkamah Tinggi berhubung kes rasuah Zahid. Ya. Jadi jika selepas Mahkamah Tinggi memutuskan kes rasuah Zahid dan andai kata Zahid didapati bersalah dan andai kata sabitan itu tidak digantung sementara menunggu rayuan, maka ada kemungkinan Tok Mat Hassan atau Ismail Sabri akan memangku jawatan Presiden. Tetapi Tok Mat Hassan sedang disiasat. Jadi jika Ismail Sabri memangku jawatan Presiden, selepas itu saya tidak nafikan kemungkinan berlaku PRU awal. Sebab akhirnya yang akan menandatangani watikah pelantikan jika Ismail Sabri memangku jawatan Presiden adalah Ismail Sabri. Ya. So saya tidak nafikan PRU akan awal, sebab Ismail Sabri boleh sahaja tidak mencalonkan Najib sekiranya berpendapat bahawa Najib tidak sesuai untuk menjadi calon PRU. Tetapi sebaliknya, dan juga Ismail Sabri boleh memastikan dia dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Tetapi sebaliknya, jika Ismail Sabri tidak dicalonkan sebagai ataupun tidak berjaya memangku jawatan Presiden UMNO, maka saya yakin Parlimen tidak akan dibubarkan sehingga 2023, kerana Ismail Sabri boleh berpaut pada Kabinet. Mungkin anda bertanya kepada saya, jika Ismail Sabri perlu berpaut pada Kabinet, jadi andai kata Ismail Sabri memangku jawatan Presiden UMNO jika Zahid didapati bersalah, mengapa pula pada masa itu Ismail Sabri boleh menasihati Agong untuk membubar Parlimen? Sebenarnya kuasa nak nasihat Agong bubar ke tidak adalah prerogatif PM. PM boleh memutuskan untuk mendengar dan menuruti kehendak Kabinet. Tetapi PM boleh juga setelah mendengar pendapat Kabinet membuat keputusan yang berasingan. Contohnya Kabinet kata jangan bubar, dia kata tak apa, saya nasihatkan Agong, kita biar Agong putuskan. Boleh. So semuanya akan bergantung kepada nombor satu, sabitan keputusan mahkamah berhubung kes Zahid. Adakah Zahid akan disabit bersalah atau tidak?
Kedua, jika disabit bersalah, adakah sabitan itu akan digantung ke tidak sementara menunggu rayuan? Kalau kes Najib dulu, Mahkamah Tinggi tidak menggantung sabitan. Ketiga, sama ada selepas itu Ismail Sabri akan memangku jawatan Presiden UMNO ke tidak. Semua ni akan menentukan bila pilihan raya umum ke-15 akan diadakan. Okey, so itu penjelasan saya berhubung dengan isu bila PRU 15 kemungkinan besar akan diadakan dan bila berhubung dengan tekanan yang diberikan oleh kluster mahkamah supaya PRU parlimen dibubarkan bulan ini. Jadi sekarang anda tahu mengapa mereka hendak parlimen dibubarkan bulan ini. Kalau boleh hujung bulan ni ada PRU. Sebab kes Zahid keutamaan. Jadi jangan pandang remeh kes Zahid. Jangan fikir semuanya berpaut kepada kes Najib. Zahid perlu memikirkan diri dia sendiri. Jadi anda boleh mula bertanya soalan. Sementara menunggu soalan anda, saya juga ingin beri satu lagi pencerahan. UMNO kluster mahkamah ni pedih telinga mendengar kenyataan Anwar Musa yang tepat, iaitu MOU tidak ada tarikh tamat. Dan perkara ni sebenarnya telah saya perincikan beberapa kali. Jadi jika anda penonton setia saya, anda sudah tahu benda ni saya sudah jelaskan. Okey, anda boleh mula bertanya sekarang ya, sementara menunggu saya jelaskan ini. Jadi sebabnya tarikh 31 Julai 2022 ni bukannya tarikh penamat MOU. Tarikh itu adalah tarikh dia sedemikian rupa di mana syarat dalam MOU ialah untuk MOU tu kekal berkesan, tidak patut ada pembubaran parlimen sebelum 31 Julai. Jadi itu adalah tarikh had berhubung pembubaran parlimen. Bukannya validity MOU. Sebab bila kita cerita validity MOU, kesahihan MOU, hidup atau tidak, jelas dinyatakan di dalam MOU bahawa MOU tu hanya terbatal bila parlimen dibubarkan. Jadi maknanya apabila kluster mahkamah atau mana-mana pihak dalam UMNO mewar-warkan kononnya tarikh tamat MOU adalah 31 Julai 2022, mereka menipu anda, menipu rakyat, menipu pentaksub mereka. Okay. Dan disebabkan rakyat malas membuka dokumen MOU dan membaca sendiri, dan sekelip mata anda cari di Google, anda boleh cari dengan mudah, boleh dapat dokumen MOU tu, anda baca mudah dipahami, anda dalam sekelip mata akan dapat tahu anda ditipu. MOU tu tidak ada tarikh menamat. Jadi apa yang dikatakan oleh Anwar Musa adalah tepat. Di sini saya anda tahulah gaya saya. Bila tepat, saya kata tepat. Kenyataan Anwar Musa adalah tepat. Jadi sudah ada soalan, saya akan jawab sekarang, tetapi izinkan saya untuk menambah seperkara lagi. Jadi berhubung dengan isu peralihan kuasa yang kami telah tangkis maklumat palsu daripada Kem Anwar dan PKR, jadi saya sarankan anda rujuk kepada video pendedahan Tuan Hanif Katri dan juga artikel yang telah saya tulis berhubung Anwar Ibrahim, bagaimana dia mengacau pentadbiran Tun, bagaimana dia, orang-orang dia terlibat dalam pembikinan akuan bersumpah palsu bagi memperdaya ahli-ahli parlimen dan bermacam lagi. Saya telah dedahkan secara bertulis. Jadi rujuk dua-dua ni, link kepada artikel berkenaan dan video berkenaan akan saya letak di ruang tajuk selepas live ini. Dan seperkara lagi, saya ingin tegaskan bahawa jika anda baca surat perjanjian sebenar atau surat persefahaman sebenar yang telah ditandatangani antara beberapa pemimpin Pakatan Harapan, sebenarnya Anwar sendiri tidak menurut syarat yang termaktub, iaitu sebelum kita cerita berkenaan dengan nak alih kuasa, Anwar sepatutnya memainkan peranan di dalam kabinet Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi Anwar tidak melakukan demikian, sekaligus melanggar syarat perjanjian itu. Anda masih ingat bila Anwar ditanya, Anwar berkata dia tidak ingin menjadi
menteri di dalam Kabinet Mahathir dan tunggu sehingga dia jadi Perdana Menteri. Jadi itu sebenarnya sudah melanggar syarat kerana Anwar seharusnya berperanan dulu dalam Kabinet sebelum dipertimbangkan untuk jawatan Perdana Menteri. Selebihnya hujah-hujah yang amat terperinci dari sudut moral, dari sudut perlembagaan telah pun dijelaskan sejelas-jelas mungkin secara bertulis dan juga secara video. Anda boleh rujuk menerusi link-link yang akan saya letakkan di dalam ruang tajuk. Dan di dalam ruang tajuk juga ada link saluran Telegram saya. Pastikan anda cari dan sertai, di mana saya membuat banyak pemberitahuan. Okey, Alejandro, kalau Mail Sabri tak dengar kata, kenapa dulu Zahid lantik dia jadi PM? Mesti mereka dah deal sesuatu. Okey, sebabnya mudah. Kerana pada ketika mereka ingin tumbangkan kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin, ya, sebenarnya kluster mahkamah telah memporak-perandakan politik negara. Dan anda sedang merasakan kesannya. Segala apa kemudaratan hari ini adalah disebabkan kluster mahkamah khususnya, ya, bermula dengan mencantas kerajaan mandat rakyat. Kemudian sebelum itu retorika palsu, kononnya PH sedang mengaibkan Melayu Islam. Kemudian selepas mencantas kerajaan mandat rakyat, mereka mencantas, mengkhianati pihak yang mereka sendiri naikkan sebagai Perdana Menteri, iaitu Muhyiddin Yassin. Tetapi untuk memastikan UMNO akan memegang tampuk kepimpinan negara, jadi kluster mahkamah terpaksa mencalonkan Ismail Sabri kerana pada ketika itu Ismail Sabri diterima oleh pemimpin-pemimpin bersatu. Jadi mereka perlu pilih sama ada mereka ambil risiko calonkan orang mereka sendiri dan mungkin tidak akan diterima oleh PPBM, menyebabkan kuasa mungkin akan beralih kepada PPBM, atau mereka mencalonkan Ismail Sabri yang berkebarangkalian tinggi diterima oleh PPBM. Sebab itu, dengan cara itulah Ismail Sabri naik sebagai Perdana Menteri. Bukan sebab UMNO yakin dengan Ismail Sabri. Kalau kluster mahkamah yakin dengan Ismail Sabri, mereka tidak akan meminta untuk bubar parlimen kerana saya khususnya sudah tangkis, sudah cantas segala alasan yang diberikan mengapa perlu ada PRU awal. Anda boleh rujuk di video-video yang lepas di YouTube Regi J. Siri Taudin. Saya sudah cantas alasan-alasan palsu yang diberikan oleh kluster mahkamah khususnya Najib. Jadi kalau mereka yakin dengan Ismail Sabri, sebenarnya mereka tidak akan cuba menekan Ismail Sabri untuk adakan PRU awal. Sebaliknya, disebabkan kerajaan kini dikawal oleh UMNO, Perdana Menteri UMNO, mereka akan bantu Ismail Sabri memperkasakan kerajaan itu. Dah dulu mereka setuju untuk jika Ismail Sabri masuk MOU bersama Pakatan Harapan. Jadi teruskan MOU tu atau perkasakan lagi MOU tu supaya kerajaan Ismail Sabri kukuh sehingga PRU 15 pada 2023. Supaya mereka kemudiannya boleh meminta apa yang mereka ingin minta dari Ismail Sabri, bantuan ke apa saya tak tahulah, tetapi memandangkan mereka menekan untuk adakan PRU sedangkan tidak ada alasan munasabah untuk PRU, sedangkan sekarang ni sudah jadi kerajaan UMNO yang berkuasa di mana Perdana Menteri adalah atas pencalonan kluster mahkamah sendiri. Di situ kita nampak mereka tidak yakin dengan Ismail Sabri dan sebab itu mereka ingin bubar parlimen. Jadi mereka ada kepentingan peribadi dalam soal nak menekan Ismail Sabri untuk bubar parlimen. Ada udang di sebalik batu. Mereka nakkan sesuatu yang mungkin Ismail Sabri tidak dapat lakukan. Jadi mereka mengharapkan mereka dapat menguasai tampuk kepimpinan negara sendiri dan mungkin dengan cara itu mereka akan melaksanakan apa yang mereka ingin laksanakan yang mereka rasa tidak boleh dilaksanakan oleh Ismail Sabri. Adakah mungkin mereka hendak cuba selamatkan diri dari kes mahkamah? Mungkin. Ya. Okey, saya lihat tidak ada banyak soalan, jadi saya akhiri live ini. Jadi pastikan anda baca link-link yang akan saya selitkan di ruang tajuk. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.